Korang tahu tak siapa pembunuh bersiri pertama dekat Korea Selatan? Yang kes dia ni ambil masa 33 tahun nak diselesaikan. Dan disebabkan dia ni orang yang tak bersalah kena penjara selama 20 tahun. Kalau nak tahu siapakah orang tu, korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Baru-baru ni kan kecoh pasal kes pembunuhan kejam Abby Choi. Masa aku baca kes tu pun bapak tragis gila kes tu. Tapi hari ni aku bukan nak cerita pasal dia, sebab aku nak tunggu kes tu selesai dulu baru aku cover. Itu pun kalau aku rajin lah. Hari ni aku nak ceritakan pasal seorang pembunuh bersiri pertama dekat Korea Selatan dan macam mana dia dah rosakkan hidup orang yang tak bersalah untuk tanggung hukuman kesalahan dia. Ni aku nak seru budak-budak K-pop dengar cerita aku ni. Wesong ni adalah sebuah bandar dekat Korea Selatan, dekat je dengan Incheon dengan Seoul. Segalanya bermula pada 37 tahun yang lepas, iaitu pada 15 September 1986. Seorang wanita yang berumur 71 tahun dijumpai mati dibunuh masa dalam perjalanan balik dari rumah anak dia pada waktu malam. Mangsa ni kena cekik sampai mati dan mayat dia dijumpai lepas beberapa hari dia meninggal dunia. Pada 20 Oktober 1986, seorang wanita berumur 25 tahun telah dirogol dan dibunuh lepas turun daripada bas. Pada 12 September 1986, seorang suri rumah yang berumur 25 tahun telah dirogol dan dibunuh depan rumah dia sendiri. Mayat dia hilang dan dijumpai pada bulan April 1987. Pada 14 Disember 1986, seorang lagi wanita berumur 23 tahun dirogol dan dibunuh lepas turun daripada bas masa tengah berjalan nak balik rumah. Mangsa ni dijumpai dengan tangan kena ikat dan ada payung yang disumbatkan dalam alat sulit mangsa. Pada 10 Januari 1987, seorang pelajar sekolah berumur 19 tahun telah dirogol dan dibunuh sama macam mangsa sebelum ni. Lepas tu, kes pembunuhan ni berhenti kejap. Sampailah 2 Mei 1987, seorang suri rumah telah dirogol dan dibunuh masa dalam perjalanan nak pergi ofis laki dia. Pada 24 1987, seorang suri rumah berumur 54 tahun kena bunuh lepas turun daripada bas. Nampak? Macam sama je situasi mangsa-mangsa dia ni kan? Pada 16 September 1988, seorang budak perempuan yang berumur 14 tahun telah dirogol dan dibunuh masa tengah tidur dekat dalam rumah dia sendiri. Siasatan polis untuk kes pembunuhan ke-8 ni membawa kepada penahanan seorang suspek yang bernama Yoon Sang-yo. Lepas dah soal siasat, polis umumkan yang Yoon ni adalah pembunuh mangsa ke-8 tapi tak berkait dengan kes pembunuhan yang lain. Diorang anggap Yoon ni macam ikut trend kes pembunuhan bersiri yang tengah jadi pada masa tu, sebab modus operandi dia jauh berbeza daripada kes yang sebelum ni. Yoon Sang-yo telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, tapi dia buat rayuan untuk dibicarakan semula sebab dia yakin yang dia tak bersalah. Tapi sayangnya rayuan dia ditolak. So kisah pembunuhan ni pun terhentilah dekat sini sebab dah selesai. Dah dapat tangkap pembunuhnya, apa lagi korang nak? Maka sampai sini je lah cerita kita untuk hari ni. Terima kasih sebab sudi menonton video aku hari ni. Weh, tak adalah, aku gurau je. Bapak best gila buat kerja macam ni. Senang tau kerja aku kan. Jangan marah, Sebenarnya polis masa tu pun ingat kes ni dah settle sebab lepas tu senyap dah. Tapi lepas tahun jadi lagi kes pembunuhan pada 7 Julai 1989 dengan modus operandi yang sama macam sebelum ni. Pada 15 November 1990, seorang budak perempuan berumur 14 tahun telah dirogol dan dibunuh. Masa jumpa mayat ni, mulut mangsa dah kena sumbat dengan kain, pisau cukur, pen, sudu, garfu, bapak dia lah. Pada 21 Januari 1991, seorang lagi wanita dirogol dan dibunuh, tapi maklumat mangsa tidak dijelaskan. Pada 3 April 1991, seorang lagi warga emas yang dibunuh lepas turun daripada bas. Lepas tu berlaku lagi 4 kes pembunuhan, tapi maklumat kes-kes pembunuhan ni tak disebarkan kepada umum. Tapi semua kes ni berlaku dekat Wesong. Kes pembunuhan ni jadi famous gila dekat Korea Selatan sebab inilah kes pembunuhan pertama yang ada modus operandi, tapi polis tetap tak dapat tangkap siapa punya kerja. Kalau ikutkan secara keseluruhan, untuk selesaikan kes ni je
saja pasukan polis dah habiskan hampir 2 juta hari bekerja untuk siasat kes ni dan 21,280 orang telah disyaki sebagai suspek. Satu jumlah saksi yang dirahsiakan dipanggil untuk bagi keterangan dan lakaran rupa pembunuh tu dikeluarkan, tapi tetap tak dapat cari siapa punya kerja. Sampailah pada 13 Januari 1994, seorang wanita berumur 18 tahun mati dibunuh dan pembunuhnya dapat ditangkap. Orang tu adalah abang ipar mangsa yang terakhir ni yang bernama Lee Chun Jae. Okey, sebelum kita teruskan kisah pembunuhan ni, aku nak ceritakan sikit siapa Mamat yang bernama Lee Chun Jae ni. Mamat ni dikenali sebagai The Wesong Strangler atau The Korean Zodiac Killer. Dia dilahirkan pada 31 Januari 1963 dekat Wesong, Gyeonggi, Korea Selatan dan menetap dekat sana selama 30 tahun. Lee ni berasal daripada family yang miskin dan dikenali sebagai kanak-kanak yang pendiam. Dia pernah cakap yang dia pernah kena dera secara seksual dengan perempuan yang lebih tua dekat tempat dia. Benda ni yang jadi punca keinginan seksual dia yang ganas macam tu. Tapi tak ada bukti lah yang menyokong dakwaan dia ni. Keadaan mental Lee ni jadi makin teruk lepas pemergian kakak kesayangan dia disebabkan mati lemas. Jadi dia banyak habiskan masa dia seksa haiwan-haiwan kecil untuk lepaskan kemarahan dia. Mak bapak dia pun macam tak cuba sangat nak pulihkan keadaan mental Lee ni. Siap bantai Lee ni kau-kau sebab dia tak nak ubah perangai pelik dia tu. Dikatakan Lee ni benci perempuan sebab dia selalu kena dera dengan mak dia dan disebabkan kecuaian mak dia lah kakak dia mati lemas. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Lepas habis sekolah menengah pada Februari 1983, Lee join pasukan tentera Republik Korea dan berkhidmat sebagai juru pandu kereta kebal. Tapi dia ni telah ditamatkan perkhidmatan pada 23 Januari 1986. Lepas tu dia kerja dekat satu syarikat spare part barang elektrik. Pada 26 September 1989, Lee ni kena tangkap sebab pecah masuk satu rumah dekat Suwon dengan menggunakan senjata api. Pada Februari 1990, dia dijatuhkan hukuman penjara setahun 6 bulan atas kesalahan merompak dan keganasan. Lee buat rayuan lepas perbicaraan pertama di mana dia cakap dia sebenarnya kena serang dan dikejar oleh seorang budak lelaki yang dia tak kenal. Jadi dia masuk rumah orang tu sebab nak menyorok. Masa perbicaraan kedua, mahkamah tukar hukuman dia jadi 2 tahun percubaan dan akhirnya dia dibebaskan pada bulan April 1990. Lepas tu Lee kerja dekat satu syarikat pembinaan dekat Chongpa Yongsan sebagai pemandu kren tanpa lesen. Tahun 1991 dia kerja sebagai pemandu kren untuk satu syarikat baru dekat Chongwon. Pada bulan April 1992, Lee berkahwin dengan seorang pekerja kedai buku. Pada bulan Mac 1993, Lee berhenti kerja dan pada Disember 1993, bini dia belah tinggalkan dia. So, korang dah nampak sikit background hidup dia kan? Jom kita sambung balik kes pembunuhan tadi tu. Pasal kes pembunuhan adik ipar dia tu. Pada 13 Januari 1994, dia ajak adik ipar dia datang rumah dia. Lepas tu dia masukkan dadah dekat dalam air adik ipar dia. Dan apa lagi? Macam biasa lah, dia rogol dan bunuh adik ipar dia. Lepas tu, dia sorokkan mayat adik ipar dia dekat satu tempat. Untuk elakkan orang syak dia, dia siap pergi jumpa dan tolong bapak mertua dia cari adik ipar dia. Bila dah cari-cari tak jumpa, last kali dia suggest dekat bapak mertua dia untuk buat report polis, cakap adik ipar dia ni dah kena culik. 2 hari lepas tu, polis jumpa mayat adik ipar dia yang kena balut dengan kanvas biru dalam satu garaj kedai hardware yang dah kena tutup dengan salji. Masa jumpa tu, kepala mangsa dah kena sekop dengan plastik. Lepas tu kena ikat dengan seluar jeans. Tangan mangsa kena ikat dengan seluar dalam yang dah koyak dan bahagian badan yang lain ditutup dengan barang-barang lain macam stokin dengan tali beg. Pada 18 Januari 1994, Lee Chun Jae telah ditahan atas dakwaan membunuh adik ipar dia sebab polis jumpa kesan darah dekat rumah Lee. Lee telah dibicarakan dekat mahkamah sebab polis syak yang dia ni lah pembunuhnya sebab dia asyik tanya berapa lama tempoh penjara atas kesalahan merogol dan membunuh. Mula-mula dia nafikan yang dia terlibat dalam kes pembunuhan adik ipar dia. Lepas tu, polis berjaya dapatkan pengakuan Lee ni tapi ditolak sebab pengakuan Lee ni tak boleh dipakai dan diklasifikasikan sebagai pengakuan palsu. Mahkamah cakap ada unsur ugutan untuk buat pengakuan. Kira macam polis ugut dia suruh mengaku le. Lepas tu, kes Lee ni dibawa ke Mahkamah Tinggi dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati pada bulan Mei 1994. Setahun lepas tu, Mahkamah Agung Korea Selatan ubah balik keputusan diorang dan ringankan hukuman Lee kepada penjara seumur hidup dengan peluang untuk dapat parol selepas 20 tahun penjara. Sepanjang tempoh Lee kena penjara ni, Lee tak mengaku langsung yang dia bunuh mangsa-mangsa yang lain ni. Dia mengaku yang dia bunuh adik ipar dia je. Pada
Pada 18 September 2019, pihak forensik polis mengumumkan yang DNA dari seluar dalam mangsa pembunuhan yang ketiga dan beberapa barang peribadi mangsa yang lain sepadan dengan DNA Lee, dan diorang dapat beberapa lagi bukti untuk kaitkan Lee dengan kes-kes pembunuhan yang lain. Mula-mula Lee tetap tak mengaku bersalah, tapi pada 2 Oktober 2019, Lee Chun Jae mengaku bertanggungjawab di atas semua kes rogol dan bunuh yang berlaku sejak 1986, termasuk dengan 30 percubaan rogol dan bunuh yang lain. Dia juga mengaku bertanggungjawab ke atas 7 kes rogol yang berlaku pada awal tahun 1986 sebelum dia start buat perangai rogol dan bunuh ni. Dia sendiri ceritakan dengan detail macam mana dia buat untuk setiap kes tu dan dekat mana dia letak mayat-mayat mangsa ni. Lee dikatakan akan pakai pakaian dengan hoodie atau topi yang berwarna hitam. Ada beberapa kes dia pakai topeng ski untuk cover muka dia. Lee punya target wanita atau kanak-kanak perempuan dan dia akan serang masa diorang tengah jalan sorang-sorang dekat kawasan terpencil. Masa ni juga polis dapat tahu yang persamaan antara semua mangsa ni ialah mangsa mesti ada pakai at least satu pakaian yang colour merah. Senjata yang digunakan untuk ugut mangsa ialah pisau, kayu atau pistol. Lepas dah tangkap mangsa, dia akan rogol dan bunuh mangsa dengan cara mencekik sampai mati. Dia akan berhenti sekejap daripada aktiviti tu kalau kes tu tengah panas sebab nak mengelakkan diri daripada kena tangkap. Motif jenayah dia ialah untuk memuaskan keinginan seksual dia. Dan lagi mengejutkan, Lee juga mengaku dan ceritakan balik macam mana dia buat jenayah untuk mangsa ke-8 yang dikatakan dilakukan oleh Yoon Sang Yeol. Lee Chun Jae ni siap pernah jumpa dengan family mangsa ke-8 ni lepas dia bunuh mangsa ke-8 tu. Dia siap cakap dengan abang mangsa tu, kalaulah dia yang jumpa dengan mangsa, mungkin mangsa ni hidup lagi. Kira nak tunjuk yang kalau mangsa ni ada dengan dia, dia akan protect mangsa dengan nyawa dia lah. Padahal dia yang punya kerja. Pakar psikologi mengatakan yang Lee Chun Jae ni sebenarnya psikopat dan narsistik yang nakkan perhatian. Dia sengaja buat pembunuhan bersiri ni sebab nak famous dan nak menganjing polis yang tak dapat tangkap dia walaupun dah ramai gila mangsa dia. Dia juga tak ada rasa empati langsung dekat keluarga mangsa-mangsa dia ni. So, Lee dah mengaku yang dia yang bunuh mangsa ke-8 tadi tu. Yoon Sang Yeol ni macam mana nak kira ni? Disebabkan Lee dah buat pengakuan, Yoon Sang Yeol mohon untuk dibicarakan semula walaupun dia dah dibebaskan pada tahun 2009. Walaupun dah dibebaskan, orang masih anggap Yoon ni sebagai bekas pembunuh atau bekas banduan. Yoon pun jadi stres lah. Dia tak salah kot. Apa pasal dia yang kena hadap semua benda bodoh ni? Tapi masa tu, siapa je yang nak percaya cakap dia? Dah lah masa dekat dalam penjara, dia kena pulau dan kena tibai dengan banduan penjara lain. Sebab diorang tahu Yoon masuk penjara atas kesalahan merogol dan membunuh kanak-kanak bawah umur. Senang cerita, Yoon terpaksa hadap kehidupan yang macam masa dekat penjara dan lepas keluar penjara. Lagi-lagi masa 3 tahun pertama dekat dalam penjara tu. Lepas Lee Chun Jae buat pengakuan, nasib Yoon ni dapat perhatian rakyat Korea Selatan sebab kena penjara walaupun tak bersalah. Masyarakat Korea Selatan cakap yang pasukan polis yang ditugaskan untuk siasat kes Yoon ni pada masa tu gunakan ugutan untuk paksa Yoon ni buat pengakuan palsu. Pihak polis juga dikatakan palsukan laporan forensik untuk kaitkan Yoon dengan kes pembunuhan pada tahun 1988. Jadi, Yoon dengan bapak dia hire peguam yang power gila untuk bersihkan nama dia dan tuntut ganti rugi yang bernilai 1.7 bilion Korea Won atau 5.7 juta ringgit Malaysia. Banyak gila kan? Pegawai-pegawai penjara yang jaga Yoon pun sokong dia tuntut ganti rugi. Sebab bila diorang dah kenal Yoon dekat dalam penjara, diorang yakin yang Yoon ni sebenarnya tak bersalah. Kesian gila mat. Orang lain yang buat tahi, kita yang kena penjara 20 tahun pula tu. Member sampai culture shock kejap. Dulu sebelum masuk penjara dengar radio pakai wire. Bila keluar dah ada iPad. Gila lah. So, apa jadi pula dekat Lee Chun Jae ni lepas dia dah buat pengakuan? Dia kena hukuman mati ke? Lee Chun Jae pun kena dakwa balik di atas pengakuan yang dia dah buat termasuk 30 percubaan jenayah seksual yang lain. Akhirnya, pada 15 November 2019, mahkamah mengumumkan bahawa Lee Chun Jae ni lah pembunuh bersiri Wei Song yang sebenar. Tapi, Lee Chun Jae ni tak dapat dijatuhkan hukuman mati di atas semua jenayah dia disebabkan Akta Statute of Limitation. Akta ni bermaksud setiap jenayah tu ada tempoh masa tersendiri untuk dibicarakan, termasuklah jenayah pembunuhan dekat Korea Selatan. Sebelum tahun 2007, had tempoh selama 15 tahun dan sebelum tahun 2015, had tempoh selama 25 tahun. Pada tahun 2015, barulah akta ni dimansuhkan dan kes tak ada tarikh luput untuk dibicarakan. Oleh kerana kes paling akhir Lee Chun Jae ni berlaku pada tahun 1994 dan kalau ikut akta pada masa tu, tahun terakhir boleh bicarakan kes Lee ni pada tahun 2009. Lepas daripada tahun 2009, kalau dapat bukti atau dia sendiri yang mengaku, dia takkan dikenakan hukuman yang baru. Hukuman dia tetap sama macam hukuman terakhir yang diputuskan mahkamah pada masa tu. Korang faham ke tak aku punya penerangan ni? Tak pasal-pasal kena belajar law pula kan?
Akhirnya, kes pembunuhan yang berusia 33 tahun ni berjaya diselesaikan. Ada beberapa drama Korea yang diadaptasikan daripada kes ni, macam Memories of Murder, Signal, Tunnel and Partner of Justice. Tapi, drama-drama ni ditayangkan sebelum pengakuan daripada Lee Chun-jae. Jadi, dalam drama tu, kes ni diselesaikan menggunakan imajinasi penulis skrip dengan pengarah drama. Lee Chun-jae sendiri pernah tengok drama Memories of Murder. Bila orang tanya apa perasaan dia lepas tengok drama tu, dia kata tak rasa apa-apa pun, dia rasa biasa je. Untuk drama Korea yang dihasilkan lepas pengakuan Lee Chun-jae, korang boleh tengok drama Through the Darkness. Jadi begitulah kisahnya seorang pembunuh bersiri pertama dekat Korea Selatan, yang kes dia ambil masa 33 tahun nak selesai dan dah merosakkan hidup dan masa depan orang yang tak bersalah. Aku tahu korang ada banyak benda yang nak cakap lepas dengar semua ni kan. Kalau korang ada pendapat atau pandangan atau nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Anyway, aku nak bagi tahu yang jadual video aku mungkin tak menentu dalam seminggu 2 ni sebab aku tengah busy siapkan office dan studio baru Gigi Emas Entertainment. Alhamdulillah, aku dah jumpa tempat dengan harga yang berpatutan, kemudahan yang terbaik dan lokasi yang paling strategik, iaitu dekat iCrow. Korang doakanlah kerja-kerja kita orang untuk siapkan studio baru tu dipermudahkan. So cepatlah sikit video boleh keluar balik. Okay, cukup lah tu. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, informasi aku ada yang silap atau penyampaian aku kurang menarik sikit. Macam video cerita kedai kopi episod 10 hari tu. Aku frust gila lah bila tengok balik video tu. Cerita dah best tapi aku pula deliver tak cantik. Terima kasih kepada semua yang sudi luangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Kalau korang rasa seronok dengan video ni, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah kalau nak bagi hadiah dekat kita orang. Itu je lah. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.